ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya menyeru diri saya sendiri dan juga sidang Jumaat sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala yang ditegahnya. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam mengajar kita bagaimana hanya kerajaan Allah sahaja merupakan kerajaan yang sebenar dan berkekalan, manakala kerajaan lain merupakan suatu amanah yang sementara sahaja yang bakal disoal tentang corak pemerintahannya di akhirat nanti. Semua kerajaan lain berada di bawah genggaman kekuasaan Allah, di mana Allah boleh menarik dan menjatuhkan sesebuah kerajaan mengikut kehendaknya. Ia mengingatkan kita semua bahawa tidak ada kerajaan yang terus kekal memerintah selama-lamanya, agar pemimpin sentiasa bertakwa dalam memerintah negara dengan menjauhi penyalahgunaan kuasa yang menyebabkan kerajaan mereka bukan sahaja dijatuhkan di dunia, malah di akhirat kelak akan disiksa oleh api neraka Allah yang dahsyat bakarannya. Allah pernah memberi kerajaan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda berdua memerintah negara dengan takwa dan adil, sehingga keadilan dan keselamatan dirasai bukan sahaja oleh manusia, malah makhluk yang lain. Begitu juga Allah pernah menyerahkan kerajaan kepada Namrud dan Fir'aun, namun mereka melakukan kezaliman dan merosakkan dengan kekuasaan, melakukan kezaliman dan kerosakan dengan kekuasaan yang ada, sehingga kerajaan mereka dijatuhkan dengan penuh kehinaan. Sidang Jumaat yang diberkati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ma 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seseorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, memandangkan pemilihan pemimpin bukan suatu urusan yang kecil, malah akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti,
maka kita wajib memilih pemimpin berdasarkan petunjuk wahyu, bukannya mengikut hawa nafsu. Antaranya kita menapis segala bentuk berita dan maklumat yang tersebar melalui TV, radio, akhbar dan media massa yang lain, agar kita tidak tertipu dan dipermainkan oleh emosi sehingga mengambil langkah yang salah dalam memilih pemimpin. Kita sedar bahawa hidup pada akhir zaman penuh dengan fitnah dan 1000 macam penipuan, sehingga hukum hakam Islam dipermainkan dengan dirujuk kepada bukan ahlinya. Akhirnya timbul kata-kata yang menghina hukum Islam tanpa tindakan yang sewajarnya. Seperti jika hukum hudud dilaksanakan, maka negara menjadi mundur kerana umat Islam kudung kaki dan tangan. Penutupan aurat hanya sesuai di negara Arab sahaja, kerana di sana suasana padang pasir yang berdebu dan masyarakat Arab yang kuat nafsu. Malah seruan agar mengubah kerajaan yang telah mengharamkan premis-premis judi, menyimpan wang di dalam perbankan Islam, telah berusaha meluluskan pindaan undang-undang berkaitan penggunaan perundangan Islam. Di samping banyak lagi program yang berteraskan Islam. Sedangkan sudah lama negara ini diperintah oleh golongan yang bukan sahaja hasil arak dan judi bertambah, malah ada orang Islam yang menjadi ahli pengarah kepada syarikat-syarikat arak dan judi. Begitu juga masalah hiburan melampau yang merosakkan akhlak rakyat terus disuburkan dengan menjemput artis di dalam dan di luar negara untuk menambahkan lagi masalah negara. Malangnya penggunaan TV, radio, akhbar dan media massa yang berat sebelah menyebabkan manusia yang merosakkan agama dianggap sebagai pejuang agama. Orang yang menghancurkan bangsa dianggap sebagai pejuang bangsa. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang jujur didustakan. Pengkhianat dipercayai, sedangkan orang amanah dikhianati. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang dimaksudkan dengan Ruwaibidhah? Jawab baginda, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 7 hingga 8 surah Yunus, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat untuk menerima balasan, dan yang reba, yakni berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang yang tidak mengendahkan ayat-ayat keterangan dan tanda-tanda kebesaran kami. Mereka yang demikian keadaannya di dunia, tempat kediaman mereka di akhirat ialah neraka, disebabkan keingkaran dan kederhakaan yang mereka telah lakukan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita wajib memilih pemimpin yang mampu memperkasakan Islam, menjulang maruah bangsa dan menjaga kestabilan negara. Kita mesti menjadi manusia yang cerdik, yang tidak boleh dijual beli undi kita dengan habuan yang sedikit, sedangkan bakal berdepan dengan kesengsaraan di kemudian hari. Pilihlah pemimpin yang akan terus memartabatkan perundangan Islam melalui pindaan Akta RUU 355 yang sedang berada di peringkat akhir untuk dibentangkan di Parlimen. Pilihlah pemimpin yang telah terbukti menghapuskan premis-premis judi di bawah pentadbiran mereka. Walaupun kita tahu kuasa yang ada amat terhad, tetapi dengan iltizam yang tinggi dapat juga mereka laksanakan
sekatan terhadap judi yang menjadi barah dalam masyarakat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Yang bermaksud, dan kami jadikan di kalangan mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan mereka bersabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat kami. Janganlah kita memilih pemimpin yang tidak mempunyai iltizam untuk memartabatkan Islam, malah membawa fahaman nasionalis, liberal dan komunis di dalam pentadbiran negara kita. Berubah sebelum parah, beringat sebelum kena, berhati-hati sebelum menyesal. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, laungan khurafat yang sering dilaungkan oleh penjajah ialah penjajah tidak akan memberikan pemerintahan kepada anak watan kerana mereka tidak pandai memerintah. Maka laungan khurafat ini diteruskan oleh anak didik penjajah dengan mengatakan golongan selain daripada mereka tidak pandai memerintah, walaupun sepanjang memerintah begitu lama banyak hutang negara ditimbun, amalan rasuah semakin parah, sehingga indeks rasuah peringkat antarabangsa semakin menjunam. Pecah amanah menjadi amalan, malah ada pemimpin yang boleh mempermainkan Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia tanpa rasa takut. Akhirnya undang-undang negara tidak lebih daripada sarang labah-labah, iaitu jika rakyat di bawah dikejar hingga ke lubang cacing, sedangkan pemimpin atasan boleh menari di depan undang-undang. Sedangkan Rasulullah SAW pernah memberi jaminan bahawa sistem Islam yang akan dilaksanakan walaupun kepada puteri kesayangannya sendiri, iaitu Sayyidatina Fatimah, yang membuktikan ketulusan sistem Islam tanpa memilih bulu. Begitu juga politik fitnah dan lucah boleh dipermainkan tanpa rasa takut kepada Allah. Oleh itu tidak pelik dan tidak hairanlah apabila golongan ini begitu takut kepada hukum Islam yang melarang dan mengambil tindakan tegas sekiranya tersebarnya fitnah, terutama dalam masalah zina dan liwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 4, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Maksudnya, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali pernah berpesan bahawa sebodoh-bodoh manusia ialah orang yang menjual akhiratnya kerana dunia orang lain, iaitu dia sendiri tidak kalut dengan dunianya, tetapi terus mempertahankan orang yang gila dunia dan kuasa. Kita juga mesti mengelak daripada terlibat dengan sebarang rasuah dalam memilih pemimpin. Tambahan pula pemimpin tersebut adalah zalim terhadap rakyat. Jika mereka menabur wang ringgit dan menyuruh agar memilih serta mengekalkan kedudukan mereka, lalu penerima wang itu tadi menurut kehendaknya semata-mata kerana mengambil wang tersebut, maka dia telah terlibat dengan rasuah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Majah, iaitu antara 3 orang Allah Subhanahu wa taala tidak bercakap dengan mereka pada hari kiamat, serta tidak disucikan mereka daripada dosa dan mendapat azab yang pedih. Ialah ar-rajulun bay'u imaman la yubay'uhu illa di dunya fa in a'tahu minha wa fi alahu wa in lam yu'tihi minha lam yafih lah. Dan seorang lelaki yang taat setia kepada pemimpin
di mana dia tidak taat kecuali kerana dunia. Jika pemimpin memberinya habuan, maka dia tunai ketaatan baginya. Tetapi jika pemimpin tidak memberinya, maka dia tidak mentaatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.